Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Bagaimana anda sekarang? Apakah anda mendengar suara saya dengan jelas? Saat ini saya sedang mencari-cari kalau saudara, apa khabar saudara Zamri LC? Terima kasih saudara Zamri. Selamat malam menemani saya. Begitu juga saudara Azhar M. Saudara Nur Azman, anda bagaimana? Begitu juga Bakat Ahmad. Saudara, semoga dicerahkan rahmat untuk kita semua. Saudara Bakat Ahmad, saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia. Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Selangor, saudara. Begitu juga dengan saudara Puan Kak Syamsiah. Apa khabar Kak? Semoga sihat walafiat. Saudara Puan Rosmini dari Pontian, Johor. CH Gan. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sihat ku. Puan Hamidah Kamat. Salam Madani katanya. Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca hujan di Pulau Pinang, saudara. Itu ya, Saudara Syahar Ibrahim. Terima kasih selamat malam bersama-sama dengan saya. Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan. Saudara Akbar Tajuddin. Saudara Hani Abdullah, Richard Bakri. Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Perak. Perak, yuk. Orang Perak. Saudara Puan Nuraini Mak Syah. Saudara Puan Umi Kalsum. Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Dari Langkap, Perak. Begitu juga Saudara Mak Faridun Tukiman. Salam pencerahan. Ahmad Azimi dari Betumpat, Kelantan. Saudara Nur Ali, apa khabar saudara? Dayang Atika Al-Ayub. Salam. Begitu juga Marikan Ketam, Hani Abdullah, Rubidin, saudara. Rubidin daripada Petaling Jaya. Bagaimana keadaan di rumah? Hujan ke? Saudara, begitu juga saudara Man. Terima kasih Man, sekuntum mawar merah untuk saya mekar di hati. Saudara Puan Nur Aziah Azizan daripada Alopongsu, Perak. Abu Usman Hashim daripada Batu Pahat. Saudara Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar Doktor? Lama kadang-kadang ada, kadang tak ada ya Doktor. Saya tahu Doktor sibuk. Saudara. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah. Saudara Lias Patih dari Jerantut. Masing-masing ada kesibukan dan saya pun bila banyak sangat laju naik. Saya yang saya harapkan jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu saja yang saya minta daripada anda. Baik saudara, hari ini hari Isnin tanggal 11 Disember. 11 Disember 2023 yang merupakan hari yang ke-1358. Artinya saudara sudah 1358 hari negara kita masih lagi dicengah oleh virus tersebut. Sebentar lagi ada sedikit pencerahan dari Melaka berhubung dengan virus ini, saudara. Dan jangan lupa saudara, tinggal 92 hari kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. InsyaAllah berdoalah pada Allah SWT agar kita sama-sama dapat menikmati syumulnya Fajar Ramadan yang akan kita hayati bersama. Berdoa pada Allah SWT agar usia kita sampai dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan Al-Mubarak, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi, saya perlu jelaskan bahawa saya bukan ustaz yang bertauliah, jauh sekali sebagai da'i. Apa yang saya lakukan adalah kiriman teman-teman, ya, Saudara Aizul Hamid, Saudara Lim Kendung, Jaka Linglung, Saudara Syarani Saleh, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Aziz Abdul Hamid, Saudara Muhammad Fuzi Abdul Wahab, ini Saudara Norma. Ya, Saudara Muhammad Fuzi Abdul Wahab, sebentar lagi saya akan beri pencerahan. Begitu juga Lias Patih dari Jerantut, MAN 83. Baik, saudara. Menurut Saidina Ali bin Abi Talib, bahawa baginda pernah berkata, jauhilah 7 perkara, saudara. Jika kita dapat menjauhi 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman, hatimu akan terasa tenang, hidupmu akan bahagia, kehormatan dan agamamu akan terjaga. Yang pertama sekali, saudara, jangan kita meratapi masa lalu. Ini pesan Saidina Ali. Kerana masa lalu bukan untuk diratapi, tetapi untuk kita renungkan bersama. Betapa ruginya seseorang itu yang menghabiskan hidupnya
hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Anggapkanlah ia semalam, hari semalam itu sebagai nostalgia yang sepatutnya indah untuk dikenang, bukan untuk diratapi, saudara. Kedua, jangan sesekali kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tak payah nak sibuk-sibuk orang kata nak memikirkan apa yang besok. Besok itu bukan milik kita. Ketentuan daripada Allah SWT, saudara. Kerana itu, ia akan menimbulkan kekhawatiran. Kalau kita mikirkan besok, maka kita akan jadi depres. Kita akan stres dan ia boleh mempengaruhi kesihatan tubuh serta kita terjebak dalam ilusi yang tidak menentu. Jadi besok kita fikirkan, kadang-kadang orang fikir besok nak makan apa, kan menyusahkan. Sampai besok, apa rasa nak makan, makanlah secara. Ketiga, jangan kita menghina orang lain. Ini pesan Sayyidina Ali. Jangan sesekali kita nak menghina orang lain. Sebelum kita bercakap, bercerminlah pada diri sendiri sebelum kita menghina orang lain. Dan tanya pada diri kita, apakah kita pantas untuk menghina orang lain sedangkan sesuatu yang bakal kita hina itu mungkin ada dalam diri kita dan juga dalam jiwa kita, saudara. Dan keempat, jangan sesekali meminta balasan. Kerana hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri kita. Orang lain akan menganggap kita tidak jauh berbeza dengan pengemis yang meminta-minta di jalanan. Ingat saya, jangan sekali-kali kita meminta balasan. Ya? Kerana orang akan melihat kita seolah-olah kita adalah bagaikan pengemis jalanan. Dan kelima, saudara, ini paling penting. Jangan tamak, saudara. Terutama dalam melihat sesuatu yang belum kita miliki. Kalau kita tengok orang pakai kita besar, kita pun rasa nak pakai. Ini menyusahkan kita, saudara. Dan ia juga menghalakan segala cara agar kita mahu mendapatkan apa yang kita hajati. Jadi kerana kita nak sangat-sangat, nakkan rumah banglo, nakkan kereta besar, akhirnya kita terjebak dalam pelbagai kegiatan yang boleh merosakkan diri kita, saudara. Dan keenam, saudara, jangan marah kepada orang yang kita lihat tenang. Kalau tengok orang tu dalam keadaan tenang, jangan kita marah pada mereka, saudara. Kerana ia adalah sama seperti kita membangunkan singa ataupun harimau yang sedang tidur. Dan saudara, ia juga seolah-olah memancing kelaparan buaya. Jangan kita melihat orang tenang tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu orang kata air yang tenang jangan disangka tiada buaya, saudara. Dan ketujuh, akhir sekali kata Sayyidina Ali, jangan memuji orang yang tidak tahu diri. Kerana orang yang tidak tahu dirinya, semakin kita puji, semakin menjadi dan kita tidak akan menemukan jalan untuk mengkoreksi dirinya. Jadi untuk itu, saudara, renung-renungkanlah 7 perkara yang dititipkan oleh Sayyidina Ali untuk jadi panduan kehidupan kita, saudara. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Baik, saudara, mutiara kata kita hari ini mutiara kata kita agak cantik juga, iaitu, saudara, hidup kita tidak dinilai dari apa yang Allah berikan kepada kita, saudara. Tetapi ia dinilai dari manfaat yang kita berikan kepada orang di sekeliling kita. Bila kita mendapat sesuatu daripada Allah SWT, kita sampai, kita sedekah dan sebagainya, itu yang dinilai. Bukan apa yang didatangkan oleh Allah pada kita, saudara. Kerana milik Allah itu sarjana mata memandang banyaknya, saudara. Jadi walaupun beribu kebaikan kita lakukan, ingat, saudara, tapi ia tidak mampu menutup satu keburukan. Tetapi satu keburukan ia mampu menutup 1000 kebaikan yang kita lakukan. Jadi fikir-fikirkanlah, saudara, dalam mutiara kata kita kali ini. Dan kita harus saling ingat mengingati pada antara satu sama lain. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan bahawa saya tidak ada masalah untuk anda menyuntingnya. Tetapi anda harus bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan bila saya memberi pandangan dan juga memberi ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau tak bersetuju, anda ingin menyantuni, tak ada masalah. Hantarkanlah kepada saya apa saja tulisan, asalkan
anda menggunakan bahasa-bahasa yang murni kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan dalam kehidupan kita ini secara harmonis. Ingat saudara, kita warga cinta damai. Baik saudara, sebagaimana selalu saya lakukan, permulaannya adalah ramalan kaji cuaca. Menurut Jabatan Meteorologi, saudara, hujan dan ribut petir diramal melanda kebanyakan negeri di seluruh negara. Bermula hari ini sehingga hari Rabu, saudara. Hari ini, hari Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari, saudara. Dan berdasarkan jadual ramalan Jabatan Cuaca yang dikongsi melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara, mengikut ramalannya, hari ini hujan dijangka berlaku pada 1-2 tempat di Kelantan, di Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah pada sebelah pagi. Sementara sebelah petang, ribut petir diramal berlaku pada 1-2 tempat di ibu kota. Di Putrajaya, tadi pun sekitar rumah saya pun berlaku hujan, saudara. Selain itu, di Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Jadi keadaan cuaca diramalkan berlanjutan sehingga sebelah malam. Esok, saudara, cuaca sebelah pagi di beberapa negeri diramalkan hujan, merangkumi beberapa kawasan di Kedah, di Pulau Pinang, di Pahang, Selangor, Johor. Selain daripada itu, Sandakan dan Kudat di Sabah. Bagaimanapun, saudara, cuaca sebelah petang diramalkan akan dilanda ribut petir. Hujan lebat membabitkan beberapa kawasan di Pulau Pinang, di Kedah, di Perak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, ibu kota Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, serta Sabah dan Sarawak, saudara. Met Malaysia meramalkan ribut petir akan berlarutan di beberapa negeri, terutama sekali di Pahang dan juga Sarawak, iaitu di kawasan Kuching dan Samarahan. Jadi Rabu ini pula pada sebelah pagi, saudara, hujan diramalkan berlaku di beberapa tempat di Pahang. Selain daripada itu, Sandakan dan Kudat di Sabah. Ribut petir juga diramalkan berlaku di beberapa kawasan di Sarawak. Sebelah petang pula, hujan dan ribut petir diramal di kebanyakan negeri, termasuk di Sabah dan Sarawak. Hujan diramal akan berlarutan sehingga malam membabitkan kebanyakan negeri. Kalau hujan berterusan, saudara, pastikan kita bersiap siaga. Kalau berlaku banjir, ya saudara, itu keadaannya ramalan kaji cuaca untuk pengetahuan kita semua. Di Melaka, saudara, saya dipahamkan bahawa murid-murid sekolah di Melaka telah pun digalakkan untuk memakai pelitup muka sepanjang keberadaan mereka di sekolah. Ini selaras dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bilangan 2 tahun 2023. Kerana ini disebabkan oleh kabarnya bahawa peningkatan virus COVID di Melaka pada Minggu Epidemiologi 48 yang berakhir 2 Disember lalu naik kepada 534 kes baru berbanding dengan minggu sebelumnya cuma 268 kes saja, saudara. Jadi selaku pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman menyatakan murid bergejala dikendaki menjalani ujian kendiri dan seandainya keputusan menunjukkan negatif, mereka digalakkan memakai pelitup muka. Kalau positif, melakukan kuarantin di rumah. Untuk itu, katanya perkara ini masih lagi seperti siaran ada. Tiada lagi arahan wajib pakai pelitup, cuma digalakkan. Bukan diwajibkan, saudara, cuma digalakkan. Ini sebagai tindakan awal. Maklum sajalah, saudara, virus tersebut masih ada lagi. Kalau di Melaka, minggu epidemiologi dia sampai 500 lebih. Itu keadaannya, saudara. Baik, saya telah pun memberi laporan tentang kedudukan cuaca dan juga penyakit yang amat kita geruni dan masih lagi berlegar, saudara. Jangan lupa, saudara, hari ini hari berapa? Hari yang 1358, saudara. 1358 hari. Saya ni mengira hari je lah, saudara. Tak tahu sampai bila lah agaknya virus ini akan berakhir dan bumi kita ini bebas daripada virus tersebut. Di Johor Bahru, saya mengucapkan tahniah kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Kerana semalam katanya sejumlah 128 warga asing yang bekerja di sebuah pasar raya berhampiran dengan Tampoi, dekat Tampoi, saudara, telah ditahan oleh Jabatan Imigresen dan semua mereka adalah daripada hasil maklumat orang ramai.
Jadi menurut pengarah Jim Johor, itu Saudara Baharudin Tahir, katanya semua warga asing berusia antara 15 hingga 59 tahun ditahan melakukan pelbagai kesalahan menerusi op jaja dan op belanja yang disertai oleh 90 pegawai. Katanya antara yang ditahan adalah 51 lelaki, 8 wanita warga Indonesia, 38 lelaki Myanmar, 11 lelaki Nepal, 13 lelaki Bangladesh, 6 lelaki India dan 1 lelaki dari India. Jadi pekerja asing terbabit didapati melakukan pelbagai kesalahan. Tahniah Jabatan Immigration atas usaha yang dilakukan. Bagaimanapun saudara, agak merunsingkan kita apabila sejak akhir-akhir ini kita melihat tuntutan warga Rohingya. Jadi sepatutnya lah macam di Kedah apa semua, carilah usaha lah jalan. Carilah usaha supaya kita dapat menghapuskan ataupun menghentikan keberadaan warga Rohingya di negara kita. Saya tengok dari segi video-video yang dikirim kepada saya, marah juga saya bila mereka menuntut bahawa kalau boleh hendakkan kawasan ini, tanah ini milik mereka dan macam-macam lah saya. Jadi bila mereka dah ramai berada di sini menjadikan masalah pada kita. Saya haraplah agar pihak berwajib dapat mengawal terutama kemasukan warga Rohingya. Dan mereka juga kadang-kadang mengambil kesempatan, mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk warga kita. Tetapi bagaimanapun, menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyatakan bahawa kerajaan perpaduan adalah terus komited untuk memberikan tumpuan khusus kepada golongan belia, bukan sahaja di sekitar bandar, bukan untuk warga metro, tetapi juga menjangkau ke kawasan desa dan pedalaman di seluruh negara. Menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kementeriannya, itu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, apa yang penting adalah peluangnya luas untuk direbut oleh golongan belia. Saudara, yang bersemangat untuk memajukan diri dan meningkatkan pendapatan mereka menerusi latihan serta peluang pekerjaan yang jauh lebih baik. Justru itu katanya, beliau telah pun menegaskan mengenai potensi besar pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada para belia, kerana ia terbukti bakal melahirkan graduan yang memiliki peluang pekerjaan yang lebih cerah dalam industri, termasuk berkebolehan pasaran yang mencapai sehingga 92.5%. Jadi anak-anak muda saudara, jangan berlengah-lengah bila disediakan TVET. Sebab TVET ini dia bukan hanya tertumpu kepada pertanian, boleh katakan seluruh aspek. TVET agroangkasa, TVET perniagaan, TVET automotif dan sebagainya. Ya, sebab kata Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata apa yang perlu adalah mahasiswa kita ni diberi pendedahan untuk TVET. Itu gambarannya saudara. Dan beliau menyatakan demikian dalam majlis perasmian mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan Gerakan Belia 4B yang diadakan. Iaitu teks ucapannya dibacakan oleh sesepotik beliau, itu Datuk Seri Megat Zulkarnain. Saudara, rebutlah peluang yang disediakan. Kerajaan berusaha berbagai-bagai untuk menyediakan peluang. Jadi anak-anak muda jangan salahkan kerajaan. Masuk TVET, maka lepas daripada TVET tak lama pun saudara akan mendapat peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih lumayan lagi saudara. Baik saudara, itulah seketika saya nyatakan bahawa apa yang ada pada negara kita. Baik saudara, salam dari Gaza. Memulakan bicara salam dari Gaza saudara, saya melihat keprihatinan pada Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kerana dalam siaran yang disiarkan, titahnya yang dihantar melalui Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Zahari Ma'arifin, baginda bertitah bahawa Duli Yang Mahmulia selaku Yang Tuan Agong iaitu Al-Sultan Abdullah Ritauddin Al-Mustafa Billah Shah, baginda menyifatkan tindakan Amerika menggunakan kuasa vetonya menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk diadakan gencatan senjata seolah-olah menghalalkan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Ya, baginda menzahirkan rasa duka cita dan kesal terhadap tindakan tersebut. Dan baginda bertitah, ia sekaligus titah baginda menggagalkan usaha UNSC untuk mencari jalan penyelesaian dalam konflik rejim Zionis di Israel
dan juga Palestin sehingga mengorbankan lebih 17,000 warga, saudara. Jadi titah yang dinyatakan oleh baginda melalui Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, saudara, tindakan itu seolah-olah menghalalkan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin dengan pembunuhan lebih ramai orang awam dan kemusnahan harta benda, fasiliti serta kemudahan perubatan di Gaza, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Alah pula live saya yang ini sebelah ni dah ended pula ni. Macam mana ni, kalau boleh admin tolong ini dalam keadaan ni hilang pula, saudara. Dan Dunia Mulia Sipil Tengah Baginda menzahirkan sokongan baginda kepada pendirian kerajaan Malaysia melalui kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri yang membantah dan mengecam tindakan veto Amerika Syarikat terhadap resolusi yang dikemukakan oleh Emirat Arab Bersatu dan disokong oleh 102 buah negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Dan bagaimanapun baginda turut meminta supaya rakyat negara ini sentiasalah berdoa kepada Allah SWT, kita lakukan solat sunat hajat, meminta agar ihsan daripada Allah SWT untuk memelihara kesejahteraan rakyat Palestin, titah baginda. Ampun tuanku, patut menjunjung kasih atas keprihatinan tuanku yang tidak henti-henti menitahkan untuk kebaikan rakyat, bukan dalam negara tapi juga seantero dunia, saudara. Dan saya melihat tidak hairanlah kenapa Dunia Mulia Sipil Tengah Baginda Tuan Agong merasa kesal, saudara, atas sikap Amerika yang melakukan veto di peperangan. Gencatan senjata sepatutnya dilakukan tapi Amerika seolah tak bersetuju. Kesannya, saudara, di Damsyik, saya mendapat berita di kota Damsyik atas bahawa Israel telah melancarkan serangan udara berhampiran ibu negara Syria, itu Damsyik malam tadi, saudara. Demikian menurut agensi berita Syria. Kejadian itu berlaku sekitar jam 11.05 malam tadi, saudara. Dan pertahanan anti pesawat Syria bagaimanapun berjaya menembak jatuh beberapa peluru berpandu. Begitu juga kemudahan lain yang mengalami kerosakan. Wartawan melaporkan berlaku letupan kuat kedengaran di pinggir bandar Damsyik. Jadi secara keganasan Israel bukan hanya di Gaza, bukan hanya di Palestin, sudah pun menjangkau pada negara jiran. Jadi nampak gayanya walaupun tentera Israel tidak enggan mengulas yang tersebut, tapi tindakan mereka katanya adalah tidak balas kerana mencari sasaran itu tempat perlindungan tentera-tentera Hizbullah. Itu keadaan mereka, saya. Dan di Doha, saya mendapat laporan bahawa pengeboman berterusan Israel ke atas Gaza saat ini akan mengecilkan peluang untuk gencatan senjata yang baru. Demikian menurut Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani. Dia kata, Qatar akan meneruskan usaha untuk menekan kedua-dua pihak supaya melakukan gencatan senjata. Pemimpin Qatar itu berkata sewaktu ada forum di Doha. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap lagi dengan pendiriannya, memang manusia yang tak tahulah saya, moga Allah SWT melaknatinya. Kerana katanya peperangan masih sengit saat ini. Dalam beberapa hari kebelakangan ini katanya puluhan pejuang Hamas kononnya telah pun meletakkan meletak senjata, menyerah kalah dan sebagainya. Tapi dia masih lagi. Netanyahu ni semoga Allah SWT melaknatilah mereka dengan kekejaman yang dilakukan. Dan saudara, sebab itu saudara, di New York, pemimpin-pemimpin dunia, begitu juga kumpulan hak asasi manusia dan pegawai-pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, nampak gayanya mereka teguh mengkritik Amerika kerana melakukan veto terhadap resolusi Badan Dunia yang menggesa gencatan senjata dilakukan di Gaza, kerana peperangan tersebut telah menelan korban sejumlah 17,400 warga Palestin, saudara. Sedangkan di pihak Israel cuma 1,200 saja. Sebab itu dunia mengecam tindakan Amerika yang seolah-olah mereka berada di belakang kekejaman Zionis. Resolusi PBB mengenai Jeddah Kemanusiaan di Majlis Keselamatan PBB Jumaat lalu gagal diluluskan kerana Amerika Syarikat telah melakukan veto cadangan itu.
Malahan kabarnya bahawa Britain ataupun United Kingdom dan Inggeris mengambil tindakan berkecuali. Jadi tindakan pilih kasih Amerika itu mendapat kecaman pemimpin utama negara-negara Islam, termasuk daripada negara kita sendiri, daripada Turki dan Oman yang turut mendesak kuasa veto dimansuhkan. Susah Agung Amnesty International Agnes Kolamat dalam ucapannya berkata Amerika Syarikat itu menunjukkan sikap tidak peduli Washington terhadap penderitaan orang awam yang berdepan dengan angka kematian yang amat mengejutkan warga dunia. Dan tambahnya, Amerika Syarikat juga telah menjejaskan kredibiliti dan keupayaan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memenuhi mandatnya untuk mengekalkan keamanan dunia. Jadi dalam keadaan begitu, sepatutnya Amerika lebih prihatin dengan apa yang berlaku di negara Palestin dan segeralah mengarahkan sekutunya iaitu Israel menghentikan kekejaman. Sebab Duta Besar ke PBB Dmitry Polensky daripada negara mana ni saya? Dari Palestin. Dia kata mereka menyaksikan di depan mata rakan sekerja di Amerika Syarikat mengeluarkan hukuman mati. Seolah mereka mengeluarkan hukuman mati terhadap warga di Palestin. Saudara, pada Jumaat lepas, kita untuk pengetahuan anda bahawa Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto membatalkan resolusi yang ditaja bersama hampir 100 negara anggota PBB. Sebab itulah negara Malaysia menghantar bantahan kesalahan yang teramat. Begitu juga bagaimana yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Tuan Agong, kita merasa kesal apabila Amerika melakukan tindakan veto terhadap cadangan daripada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan secara resolusi itu menerima sokongan pula daripada ahli-ahli UNSC, iaitu daripada Albania, daripada Brazil, daripada negara China, Ecuador, Perancis, Gabon, Ghana, Jepun, Malta, Mozambik, Switzerland, Rusia dan Emirat Arab Bersatu. Tapi Britain mengambil sikap berkecuali. Sebab itu sekarang ni kesan konflik Israel-Palestin ke atas sektor penjagaan kesihatan di Gaza dilihat seolah-olah menjadi malapetaka. Demikian menurut Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus. Katanya dalam mesyuarat tergempar, Tedros berkata mustahil Badan Kesihatan Dunia WHO mampu untuk memperbaiki keadaan memandangkan keganasan masih lagi berterusan. Jadi dalam keadaan begitu nampak gayanya warga Palestin yang berada di bumi Gaza, mereka terdedah dengan malapetaka kesihatan yang tiada lagi dilihat seolah-olah mampu untuk ditenangkan. Penyakit melebar. Saudara, saya haraplah kita sama-sama sebagaimana yang disantuni oleh tuanku, baginda tuanku, agar kita melakukan solat hajat. Jangan lupa saudara, sebab saat ini tentera Israel masih lagi bergerak ke selatan Gaza di saat ratusan ribu orang awam melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan. Namun, Israel masih menghantar ledakan bom. Itu yang dikatakan penyembelihan. Seolah-olah tentera Zionis Israel mereka dahagakan darah warga Palestin. Itulah keadaannya sekarang. Rakyat nak lari berdiri diri pun diledakkan dengan bom. Cukup salib. Tak tahu saya bercakap benda begini. Sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT agar segeralah menurunkan balanya kepada negara Israel dan juga terhadap kekejaman Benjamin Netanyahu. Baik, saudara, itu di Gaza. Kita kembali ke negara kita. Pagi tadi seperti biasalah, saudara, Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan semua warga kerja di Jabatan Perdana Menteri PMO, saudara, di Putrajaya yang dilihat seolah-olah merupakan mengakhiri pertemuan untuk tahun 2023. Jadi di situlah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan para penjawat awam untuk terus menerapkan nilai yang baik dan mengekalkan prestasi cemerlang supaya dapat mengangkat martabat negara ke peringkat lebih tinggi. Menurut Perdana Menteri, biarpun negara kita sedang bergerak untuk menggapai teknologi,
pertumbuhan ekonomi, tenaga baru dan transformasi digital, nilai yang baik perlulah seiring dengan kemajuan yang bakal dicapai oleh negara. Jadi untuk orang politik ataupun pentadbir, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan, jangan lupa yang mendasari semua itu ialah nilai yang baik dan peringatan itu kepada warga tentang konsep madani. Kata Datuk Anwar Ibrahim, kita bina kembali kekuatan kita dan kita tinggalkan keburukan yang masa lalu. Mudah-mudahan kita tutup tirai 2023 dengan semangat kebersamaan dan kita membuka lembaran baru sejarah negara kerana beliau amat yakin negara mampu mencipta sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kita alami. Dan saudara, beliau berkata penjawat awam tidak seharusnya ada budaya terlalu selesa. Dan Anwar Ibrahim mengingatkan para penjawat awam, jangan lagi ada budaya selesa. Sebaliknya mereka perlu sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan cemerlang. Dan apa-apa pun katanya, bahawa kita harus sentiasa di saat kita melihat teknologi yang serba canggih, serba maju, jangan lupa kita harus sentiasa mengakar ke bumi. Sementara kita menggapai langit. Kerana kalau kita hanya menggapai langit, kita akan hilang tradisi dan budaya bangsa, saudara. Itu yang saya dapat laporan, saudara. Baik. Selepas dia berucap dengan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan kaki tangan kerajaan, pertemuan biasa setiap bulan dia mengadakan pertemuannya. Hari ini warga dikejutkan bahawa besok kabarnya, tapi belum satu yang tuntas, betul jelas. Sebab saya lihat nanti dia ada dalam keluaran daripada media Star, Esok Awani, Berita Harian dan kebanyakan media-media arus perdana telah pun menyatakan bahawa besok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan rombakan kabinet kali keduanya. Mungkin untuk menghadapi tahun 2004 ini, sesuailah bahawa beliau akan melakukan rombakan kabinet. Dan agaknya saya melihat cara kali ini, selalunya sebelum perombakan kabinet, sebelum pelantikan menteri-menteri, selalunya dibuat 2-3 hari sebelum upacara mengangkat sumpah. Tapi sehingga saat ini, terus terang saya katakan, terkunci habis rahsia di Jabatan Perdana Menteri. Masih lagi tidak siapa pun mengetahui terima kasih saudara Zaidi Zain. Gua Musang hadir katanya. Masih saat ini kita tak tahu siapa yang akan diangkat menjadi menteri, apakah akan ada pertukaran kabinet, apakah ada menteri yang akan bukan disingkirkanlah, direhatkan, belum diketahui. Jadi tapi bagaimanapun pejabat Perdana Menteri pun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Cuma katanya mungkin besok jam 10.30 pagi mungkin dapat diketahui kerana ada upacara raptai angkat sumpah para menteri di Istana Negara. Di mana katanya pada jam 3 petang besok bahawa menteri-menteri yang dilantik akan mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi soalnya sekarang ni saya, memang beramai lama orang menunggu siapakah menteri yang akan dilantik, siapakah akan tertinggal, masih lagi belum diketahui. Cuma bisik-bisik adalah kabarnya Naib Presiden UMNO, Datuk Johari Ghani mungkin akan berada dalam kabinet bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Fadilah untuk mengukuhkan lagi kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadapi tahun 2004 yang semakin mencabar. Saya bagaimanapun banyak saya dapat ramai orang bertanya dengan saya hari ini, siapa akan naik, siapa akan turun, tetapi kampanye lah Datuk Johari Ghani, iaitu Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Sebab beliau merupakan antara pimpinan tertinggi UMNO yang tercicir dalam pelantikan kabinet yang dulu sewaktu pembentukan awal Kerajaan Perpaduan, dan saya difahamkan bahawa beliau akan mendapat satu jawatan. Tak tahulah, ada orang mengatakan jawatan Timbalan Menteri Kewangan, bukan Timbalan Menteri Kewangan kedua,
Ada yang mengatakan bakal menjadi Menteri Ekonomi, ada yang mengatakan bakal menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Bagi saya yang sesuai, tentulah sebagai Menteri Menteri Wilayah Persekutuan, kerana beliau selaku Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Perlu diingat saya, Wilayah Persekutuan ni agak pelik. Dia tak ada raja, dia tak ada menteri besar, dia tak ada Dewan Negeri, dia cuma ada parlimen saja. Kawasannya luas, terdapat lebih kurang 11 kawasan parlimen, termasuklah di Labuan. Ya, saudara. Jadi dalam keadaan begini perlulah seorang menteri, sebab saat ini Kementerian Wilayah Persekutuan itu dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rasanya kesibukan beliau yang banyak orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia bekerja tak berhenti sebab beliau juga Menteri Kewangan, nak jaga negara sebagai Perdana Menteri. Macam mana dengan Menteri Wilayah? Jadi sewajarnya. Bagi saya tengoklah besok, tapi saya rasalah, keyakinan saya mungkin Datuk Seri Jo berada di Kementerian Wilayah Persekutuan mungkin. Itu lebih membuat selesa lah warga UMNO, orang-orang politik, adalah menteri yang didatangkan dan beliau menang pilihan raya. Itu yang paling penting. Sebab beliau adalah ahli parlimen titiwangsa. Beliau menang dalam pilihan raya yang lalu. Bukannya dilantik sebagai senator. Sepatutnya begitulah sekarang saya. Dan ada juga katanya peralihan sana sini. Dan sama-sama kita tunggu. Jangan kita membuat spekulasi yang bukan-bukan. Tadi pun saya beritahu saya, kata Saidina Ali, jangan kamu memikirkan hari esok. Fikirkan apa yang ada pada hari ini. Besok itu ketentuan ilahi. Dan saya memegang kata-kata Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata bahawa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Jadi kalau siapa yang dilantik sebagai menteri, naiklah jadi menteri. Yang paling penting kita, warga bangsa, warga Cita Damai mengharapkan kehadiran mereka mengisi jawatan dalam kabinet kerajaan madani ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tidak lagi dilihat macam orang kata lah, ada yang katakan cap ayam lah, lembik dan sebagainya. Saya rasa mestilah dimantapkan. Dan saya berkeyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun menilai satu persatu prestasi ataupun kemampuan menteri-menteri yang beliau lantik sewaktu penubuhan awal. Dan kini tentulah akan memantapkan kerana kita nak memacu ekonomi. Pelabur-pelabur akan mula masuk ke negara kita mulai Januari 2024. Saya. Dan kabarnya ekonomi kita sudah pun mula berkembang pesat. Jadi memerlukan kemantapan barisan menteri-menteri kabinet. Orang nak kata apa katalah saya. Saya tak ambil kisah. Tapi saya rasa kadang-kadang walaun-walaun ni yang menyerang PMX ni macam-macam saya agak tahu juga. Contohnya apabila mereka menyerang kerajaan negeri Pahang, pemimpinan Datuk Seri Dr. Wan Rosli. Saudara, Pahang, walaupun negeri besar, rakyat tak ramai saudara. Walaupun negeri Pahang tu banyak hutan-hutan. Bukan ada kota-kota yang besar saudara. Tetapi untuk tahun yang lalu, saudara, Datuk Seri Dr. Wan Rosli, kerajaan pimpinan beliau berjaya mendapat hasil kutipan cukai sejumlah 1.169 bilion. Sewajarnya kita mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Wan Rosli yang mampu menggapai kewangan untuk kerajaan negeri Pahang. Dan saya lihat bahawa orangnya tak banyak cakap. Inilah sepatutnya. Orang kata talk less, more work. Saya melihat sejak daripada pilihan raya di Pelangai lagi, saudara, Datuk Seri Wan Rosli ini bekerja sejajar sesuai dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu keadaannya. Dan saya cabaran di Pahang memang terlalu besar kerana banyak hutan, saudara. Tetapi populasi penduduknya tak ramai. Namun begitu, ia bukan menjadi masalah buat Datuk Seri Wan Rosli untuk mencapai kejayaan kemantapan ekonomi bagi negeri Pahang. Saudara, dan dalam keadaan sekarang ni, beruntunglah warga Pahang melihat perkembangan ekonomi di Pahang semakin mantap. Syabas Datuk Seri Dr. Wan Rosli, saudara. Baik, saudara. Usai tentang Pahang, kita bercakap tentang ini yang heboh satu Melaya juga pagi tadi, saudara. Ini politik kita ni tak genti-genti, saudara. Kali ini, saudara,
bila ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Seri Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, beliau dalam satu sidang medianya mendedahkan bahawa katanya ada 7 atau 8 orang lagi saudara, ahli Parlimen daripada Parti Perikatan Nasional yang akan memberi sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengatakan, ingatkan 5. Sekarang ni ada 152. Kalau datang 8, mana 160. Memanglah jangkaan saya sampailah penghujung akhir kepimpinan Anwar Ibrahim, besar kemungkinan sokongan yang bakal diterima oleh kerajaan Madani adalah sekitar 168. Itu telahan saya saja, saya bukan dapat fakta-fakta yang nyata. Tetapi apabila Datuk Seri Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, dia mengatakan lebih kurang 7 atau 8 orang. Dan orang pun bertanya, kenapa you melompat ataupun memberi sokongan bagi Anwar Ibrahim? Dia kata dia menzahirkan kekecewaan lah. Sebab setahun lamanya, sejak pembentukan kerajaan, sejak pilihan raya umum diadakan, jadi keberadaannya dalam Perikatan Nasional dilihat tidak mendatangkan banyak faedah untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, iaitu daripada rakyat kawasan sekitar Bukit Gantang. Pembangunan seolah terhenti. Jadi dalam keadaan begitu, di kalangan ahli Parlimen Perikatan Nasional pun katanya sudah ada sungutan dan rungutan, seolah-olah presiden atau pengurusi Perikatan Nasional macam buat tak tahu je tentang untung nasib ahli Parlimen. Yalah saudara, sebelum pilihan raya dulu, janjinya bulan dan bintang. Jangan risau, kalau kita menang, kita buat itu, buat ini. Tapi bila dah menang, macam mana? Sama ada jadi kerajaan ataupun tidak, mereka harus menunaikan janjinya. Kalau nak kata ada pembangunan macam mana yang boleh dilakukan? Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kalau bukan dia tidak mahu melakukan pembangunan untuk setiap kawasan, dia akan datang ataupun bantuan akan hadir. Tetapi kali ini tidaklah peruntukan-peruntukan daripada kerajaan, persekutuan, daripada Jabatan Perdana Menteri atau PMO. Dia tak akan terus macam dululah. Yang menjadi masalah saudara, kebanyakan mereka minta supaya peruntukan itu terus masuk ke dalam peruntukan wakil rakyat. Artinya dalam kata lain, mereka yang mengawal setiap projek yang akan dibangunkan di kawasan tersebut. Contoh, peruntukan untuk ahli Parlimen, kawasan Bukit Gantang lah misalnya. Misal saudara. Jadi peruntukan itu apa yang mereka mahu adalah masuk dalam peruntukan wakil rakyat. Dan yang akan menentukan wakil rakyat. Ahli Parlimen. Kalau 5 juta, 5 juta lah. 10 juta, 10 juta lah. Yang ini yang mahu dipantau oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana mereka adalah pembangkang. Mana mungkin beliau selaku presiden, pengurusi Pakatan Perpaduan mampu untuk mengawal perkembangan ataupun kegiatan wakil-wakil rakyat daripada parti pembangkang. Itu cerita je. Contoh, saya katakan contoh. Mana mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memantau kalaulah peruntukan itu diberi pada ahli Parlimen Paguh. Mana boleh nak pantau sebab dia pembangkang. Tetapi pembangunan untuk Paguh dilaksana. Cuma dilakukan melalui jabatan-jabatan kerajaan. Tidak lagi wakil rakyat. Kalau dia itu wakil rakyat daripada kerajaan perpaduan, tak apalah, jalankanlah sebab boleh dipantau. Boleh ditegur. Kalau pembangkang ni tegur sikit kata zalim. Macam-macam lah kadang saya. Sebab itu, Datuk Seri Syed Hussein dia mengatakan bahawa beliau bersedialah untuk menghadapi apa sajalah. Nak ambil tindakan disiplin ke apa ke, dia tak ada masalah. Dia kata dia akan terus mengukuhkan sokongannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Jadi retinya bukan dia seorang saja. Dia kata ada lagi 7 dan 8 orang. Tunggulah. Saya rasa mungkin awal tahun nanti. Dan saya dipahamkan, saya ini bukanlah pasti sangat saya, tapi kabar-kabar angin macam-macam orang bercakap. Saya dipahamkan bahawa akan hadir lebih kurang 5 orang sudah pasti. Ahli-ahli Parlimen daripada parti PPM yang akan menyertai ataupun membuat sokongan pada kerajaan perpaduan. Kabarnya siapa mereka? Tunggu, tak boleh saudara, jangan kita
mengatasi mereka. Biarlah mereka yang buat pengumuman nanti. Sabar. Jangan risau. Dan saya melihat bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin kukuh, saudara. Semakin kukuh. Bagaimanapun, saya senyum juga saya bila mendengar kenyataan daripada Ketua Penerangan Parti Bersatu, iaitu Datuk Razali Idris. Dia bagaimana menafikan, katanya. Dia menafikan ada lagi ahli parlimen daripada parti itu yang akan mengikut jejak 5 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya dia menyifatkan setengah pihak yang cuba mengaitkan perkara itu hanya mewujudkan suasana tidak selesa. Tapi dia yakin, dia penuh yakin tiada lagi khianat terhadap Bersatu seperti berlaku oleh 5 ahli parlimen sebelum ini. Dia kalau tinggal, bukan mereka. Sebenarnya ahli-ahli parlimen sebut tidak khianat. Cuma dia menyatakan sokongan saja. Mereka tidak meninggalkan PBM. Jadi kenapa digelar mereka sebagai pengkhianat? Sebab itu katanya, dia tak maulah mengaitkan apa yang dinyatakan oleh ahli parlimen daripada Bukit Gantang. Tapi sewaktu mengulas pendedahan Datuk Seri Syed Hussein, dia mendakwa beberapa lagi ahli parlimen daripada Parti Perikatan bakal menyatakan sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim. Itu dia kata, kalau 7-8 orang tak mungkin katanya. Sebab mereka sekarang ini semua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional masih kukuh. Cuma saya heranlah sebab dia cuma senator, dia bukan ahli parlimen. Apakah walaupun sebagai Ketua Penerangan, apakah dia ada bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Perikatan Nasional? Dan kena ingat saya 4 orang ahli parlimen selain daripada Syed Hussein yang telah pun menyatakan menzahirkan sokongan, iaitu saudara Zahari Kecil, ahli parlimen Jeli. Kemudian saudara Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gua Musang. Itu Datuk Iskandar Zulkarnain, ahli parlimen Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Syuhali Abdul Rahman Labuan. Termasuk Syed Hussein ada 5 orang. Jadi kalau datang 7 atau 8 orang lagi, menjadikan 12. Harga jangan main-main. 1 pergi, 12 mari lah. Eddie Tahir, dia kata Faizal Abdul tu jauh pandang ke timur. Sokong dia pun. Ratapan kasih kerajaan kukuh, harga barang pokok. Kita mengharapkan saudara dengan kukuhnya, bila pelantikan besok adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna, kita mengharapkan bahawa pasukan itu akan melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk mengawal harga barang. Lama juga saudara kita tak ada menterinya. Bagaimanapun kita cakap syabaslah kepada pemangkunya, Datuk Ramzat, dan juga timbalan menterinya, iaitu Puan Puziah, yang melaksanakan tugas dengan baik. Cuma dia tidak punya dikri lah. Tapi bagaimanapun, saya melihat bahawa nampak gayanya harga barangan tempatan dibantu oleh Datuk Seri Abang Mat Sabu. Adalah perubahan. Jangan tutup kata barang naik dan sebagainya. Sedangkan masih lagi dalam keadaan yang nak selesa, tidaklah. Saudara, Saudara Maimunah Ma'arif dia kata terbaiklah kerajaan perpaduan dan terbaik PMX. Saudara Azminuddin untuk memberi sokongan kepada PMX bukan kehendak peribadi ahli parlimen saja. Ia mesti ada keinginan dan persetujuan. Itu pandangan Saudara Azminuddin daripada Bakal Datuk. Saudara. Jaka Linglung pula dia kata bagi kita ahli pemimpin pangkang, nanti duit ke lain hari pun dah dengar macam-macam. Jadi tunggu duit kerajaan nak tengok orang mati. Kenduri tak boleh lah begitu. Sedangkan Kamariah Noh dia kata 1 pergi 12 mari. Nampak? Saya lihat bahawa Puan Kamariah Haji Noh dia nampaknya dia sudah memahami bahawa daripada 5 campur 7. Beliau yakin bahawa apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Syed Hussein tadi daripada antara 7 ke 8 orang, tapi dia yakin pada 7 orang. Kalau 7 orang campur 5, 12. Sebab itu dia katakan bahawa 1 pergi 12 mari. Itu keadaan. Saudara, ramai teman-teman bertanya dengan saya. Banyak bertanya dengan saya. Sebab saya ni rapatlah hubungan dengan Presiden UMNO. Mereka bertanya dengan saya, kenapakah Datuk Seri Zahid Hamidi diserang sebegitu hebat? Saudara, memang serangannya orang kata bukan kaleng-kaleng lah. Kalau orang macam kita ni tak mampu boleh ditumbang, saudara. Sebab benar, saudara, bagi saya jawapan kepada persoalan itu adalah kerana seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi boleh ditumbangkan, orang lain mengganti jawatan sebagai presiden,
maka dengan Presiden UMNO yang baru itu dia boleh membawa sokongan ahli parlimen, menarik sokongan daripada kerajaan PMX. Sebab itu, ramai yang merasakan, bagi kumpulan Perikatan Nasional, mereka mengatakan keberadaan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO menggagalkan Perikatan Nasional untuk kembali berkuasa di Anjung Seri Perdana. Sebab itu, mereka berdendam dan para pengikutnya tak habis-habislah menyerang sehabis mungkin. Apa saja diserang, tak ada pun diadakan. Kalau sakit dikatakan sakit tenat, kalau ya sikit saja terus tak henti. Sampai bagaimanapun saya melihat dalam keadaan sekarang ni, beberapa cyber trooper daripada Parti Keadilan mereka menyedari. Sebab itu mereka juga mempertahankan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana seandainya berlaku sesuatu pada Datuk Zahid, maka kestabilan PMX yang memuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pasti dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab itu mereka melihat bahawa keberadaan Datuk Seri Zahid Hamidi di Anjung Kuasa di tingkat 38 Perdana UMNO itu penting. Dan mereka yang mahu menjatuhkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka melihat mesti dijatuhkan Datuk Zahid terlebih dahulu. Itu saja saudara. Sebab itu macam-macam serangan. Kalau Datuk Seri Zahid tak jadi Presiden UMNO, tak adalah serangan. Tapi kerana di samping itu sekarang ni, menjelang tahun 2024 saudara, maka akan terbuka satu demi satu fail yang akan dikongsi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bersama dengan warga rakyat kita. Banyak orang lupa bahawa ada beberapa fail yang tersimpan di Khazanah Negara ataupun di Kementerian Kewangan. Ada fail-fail itu berupa dengan kelulusan yang diluluskan oleh kerajaan, itu boleh dianggap sebagai tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi USA. Kalaulah hanya seorang Menteri Kewangan saja, dia pun tak boleh mendedahkan. Orang yang boleh untuk diklasifikasikan atau meletakkan fail-fail itu tidak lagi sebagai fail yang diletak di bawah USA adalah Perdana Menteri. Sebab itu mereka berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk kunci segala-galanya ada pada Datuk Zahid Hamidi. Sebab itu beliau diserang habis-habisan. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dah bagi tahu bahawa dia tidak akan toleransi, dia tak akan bertolak ansur dengan mereka yang menyakau duit rakyat. Jadi tindakan-tindakan ini akan diambil. Jadi mereka beranggapan kalau Datuk Seri Zahid Hamidi dapat dijatuhkan, maka sokongan UMNO kononnya saya akan berkurangan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka mereka yang terjebak dalam kegiatan rasuah dan sebagainya secara yang melampau, yang menanti waktu untuk didedahkan, maka kalau mereka berada dalam kerajaan, maka boleh ditutup. Bagi saya itu tidak mungkin terjadi. Dan Datuk Zahid Hamidi, dia itu hari saya jumpa dengan dia kata dia tidak akan berundur. Buat walau macam mana pun dia akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan, kerana yang penting adalah rakyat. Saudara Jaka Linglung, Edi Tahir, Tin Milo, Dr. Zionis. Jadi saudara, yang Square Rock ni, marilah kita tunjukkan setikawan kita pada kerajaan PMX. Saudara, berusahalah kita saudara. Saudara Farid Fazil, dia kata Zahid ambil tanggungjawab ketika UMNO tengah ditekan oleh Bersatu dulu. Dan beliau kekal. Ini memang sedap. Waktu mereka berkuasa, UMNO ditekan habis-habisan. Apabila mereka berada di Anjung Kuasa Seri Perdana secara untung nasib UMNO ni, Tuhan saja yang tahu. Di situlah dilihat pengajaran paling pahit yang dialami oleh Datuk Zahid Hamidi apabila beliau bersetuju pada peringkat awal. Apabila berlaku langkah Sheraton, secara UMNO diperkotak-katikkan. Janji-janji pada UMNO dimungkiri. Malahan waktu itu, bila mereka berkuasa, UMNO dilihat sebagai parti picisan saja. Sedangkan waktu itu kita sudah ada 79 kursi parlimen. UMNO Barisan Nasional ada 79 kursi, tapi dipandang enteng oleh pimpinan daripada Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan ini memberi kesedaran pada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata tak apalah kalau itu keadaannya. Sebab itulah dia mengambil keputusan untuk menarik sokongan. Dan sebagaimana kenyataannya, dia kata kita ingatkan
Kita dah tarik sokongan, kita lantik orang kita sendiri yang menerajui kerajaan. Tapi rupanya sebab ada perjanjian sulit yang tidak kita ketahui. Itulah membuatkan UMNO ditekan begitu hebat, dan untuk mengizinkan mereka kembali berada di anjung sri kuasa di Perisa Perdana tidak mungkin. Sebab UMNO mesti diselamatkan. Sebab itu orang akan habis-habisan cari jalan macam mana pun, banyak Datuk Zahid. Cuma akhir-akhir ni nampak gayanya ada berkurangan. Sebab pembohongan itu lama-lama akan hilang. Betul, menurut kata bijak pandai daripada Amerika atau daripada England, di negara-negara sosialis, mereka mengatakan sesuatu pembohongan itu kalau dicerita, akhirnya orang akan percaya. Tetapi kita berpegang pada falsafah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Setiap kali kita membela kebenaran itu, maka setiap kali itulah kita akan dilihat salah. Sebab itu saya berusaha untuk membantu beliau. Jadi nampak sekarang ni saya sebenarnya banyak orang menghantar kiriman pada saya, kenapa tak balun pas. Saya merasakan letihlah dengan diorang ni. Sebab lepas satu pembohongan demi pembohongan dilakukan. Dan kita nak buat macam mana, kita tarbiyah macam mana pun, pimpinan ataupun orang pengikutnya takkan boleh terima. Buat macam mana pun. Sebab itu saya hairanlah, apakah racun doktrin yang dengan isu agama itu dijadikan tunggakan yang boleh memukau rakyat. Saya teringat dalam begitu, betul lah kata profesor saya. Dalam sebuah negara, kalau ia berbilang kaum, isu yang terbaik untuk kamu mencapai pengaruh adalah dengan mempamerkan isu perkauman, rasis. Macam berlaku di Amerika, antara kumpulan kulit putih dengan kulit hitam. Jadi pihak yang berkuasa kulit putih akan berusaha menekan kulit hitam. Dan mereka menggunakan isu perkauman. Begitu juga apa berlaku di South Africa sekarang ni. Apabila mereka berkuasa, sekarang ni kulit putih pula yang dikejar, yang dihambat. Tapi begitu juga di New Zealand, di Australia. Jadi negara-negara yang ada berbilang kaum, secara pastilah isu terbaik untuk mereka lakukan adalah isu perkauman. Macam mana negara kita ini. Dan malangnya negara kita ini, selain daripada isu perkauman, ada lagi satu. Iaitu apabila negara itu ada pelbagai pandangan dari segi agama, maka isu agama juga adalah antara retorika politik yang lebih mudah untuk menggapai yakin orang. Kalau kamu bijak memainkan isu keagamaan ini, maka kamu akan dilihat sebagai juara untuk kamu memenangi pengikut dan pengundi-pengundi kamu. Ini yang sedang berlaku sekarang. Saya tidak mahu menuduh orang tu kafir ke, orang tu munafik dan sebagainya. Kerana bagi umat Islam, tak sepatutnya adanya hukuman mengkafirkan orang, memunafikkan orang. Itu tak boleh. Itu adalah kebencian. Baginda Rasulullah pun benci dengan orang yang menuturkan begitu. Tapi oleh kerana politik ini diadunkan begitu rupa, mereka boleh menerima keadaan begitu. Saya pun hairan. Jadi macamlah, kalau nak kata tak bohong lah, contohnya lah, mula-mula dia kata Presiden dia tak terlibat dengan langkah Sheraton. Tapi akhir-akhirnya dia kata dia terlibat. Sedangkan kita tahu saya berada di pusat ilmu di Janda Baik waktu dia mengajak Presiden UMNO. Kerana itu waktu kita ada muafakat nasional untuk menjatuhkan kerajaan Harapan, pimpinan Dr. Mahathir. Dia kata dia tak terlibat, tapi akhirnya dia pun mengaku. Begitu juga dengan isu-isu banyaklah saudara. Kalau nak kita kan satu persatu saudara. Jadi sebab itu sekarang ni saya melihat apa yang dilontarkan, yang dituturkan oleh mereka. Orang kata dengar bolehlah, percaya jangan. Itu saja saudara. Dan sekarang saudara, saya amat khawatir terhadap ancaman negara kita saudara. Saya melihat negara sebenarnya dalam saat-saat kita melangkah ke tahun 2024 yang penuh cabaran di peringkat antarabangsa. Tetapi dalaman negara kita ni, ancaman paling besar adalah isu sentimen perkauman. Lihat sendiri bagaimana bekas naib presiden MCA cuba melontarkan isu perkauman berhubung tentang Kongres Dasar Ekonomi Baru. Jadi ini sebagai saya haraplah pihak berkuasa dapat memikirkan. Tapi hari ini katanya dia telah pun
mengeluarkan kenyataan, dia kata dia tidak bermaksud untuk menghalang. Tapi walau bagaimanapun, apabila kamu bercakap soal ini, sesuatu yang menyentuh soal kepentingan warga bangsa Melayu, ini yang dikatakan sebagai racial politics. Negara kita diancam. Saya merasakan seolah macam time bomb lah, saudara. Macam bom jangka waktu. Ingat, saudara, satu ketika dahulu pada pilihan raya 1969. Ketika itu, almarhum Tun Razak sedar. Kerana waktu itu, keseimbangan ekonomi tidak seimbang antara warga bangsa dengan mereka yang bukan berasal daripada negara ini waktu itu. Tapi apakah daya, belum sempat laku apa-apa pada pilihan raya 1969, hanya dengan mewujudkan isu-isu perkauman yang dimainkan oleh Parti Gerakan, jangan lupa saudara, maka negara kita terbakar. Jangan lupa saudara, dan ini juga boleh berlaku kalau tidak dibendung lebih awal. Jadi kita mengharapkan agar seboleh mungkin pihak berkuasa mencari jalan supaya ancaman negara yang perlu ditangani saudara. Saya nak bercakap lebih, tak mahu saudara, tapi saya mengharapkan malam besok mungkin saya akan mengulas tentang ancaman negara yang perlu ditangani. Jadi sehingga kita jumpa lagi malam besok saudara, saya ucapkan selamat sejahtera, tenang-tenangkan fikiran, sama-samalah kita menanti siapakah menteri yang akan berada dalam kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.